bersama secara virtual memperkatakan mengenai dengan yang uh, memperta- mengenai dengan malam terbuka tutur seni. Aha, apa sebenarnya malam Sebenarnya ini terbuka aktiviti Atul ya. Saya rasakan. aktiviti? Aktiviti yang akan diadakan malam terbuka tutur seni ini insya-Allah bersama dengan tetamu undangan kita ni. Apa kata terus saja? Kita sapa Mhm. sama. Sudah pun berada di hujung talian. Yang Mulia Tuan Zefri Arif, penerima anugerah pemimpin belia berjasa 2014. 14. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Panglima dan Eh, Atul. Apa khabar hari ini? Ceria-ceria hendaknya? Alhamdulillah ceria sahaja ni Tuan Zefri Arif. Tuan Zefri Arif sihat? Alhamdulillah. Sehat sebab Ya, hari ini alhamdulillah ada sihat, keceriaannya alhamdulillah. ni. Ada keceriaannya, kegembiraan dan juga kebahagiaan. Dan memang betul ya, Tuan Jeffrey hari ini menyambut hari ulang tahunnya. Ya, insya-Allah. Nah, begitulah takdirnya. Kebetulan hari ini ya. Alhamdulillah. Kebetulan hari ini. Panjangkan Ya. Dari umur. tim kami ya Rampai Pagi dan juga penerbit ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, berbahagia di samping keluarga Tuan Zefri ya. Terima kasih yang sama kepada semua tim RTV. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, kita kembali semula kepada topik kita hari ini. Malam terbuka tutur seni. Jadi ramai yang ingin mengetahui ni. Saya sendiri pun belum lagi mendapatkan gambaran jelas Ya. mengenai dengan program ini. Mungkin boleh menceritakan sedikit latar belakang program tutur seni ini, Tuan Zefri, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, tutur seni. Barangkali ada orang bertanya apa yang dimaksudkan dengan tutur seni. Tutur ini ialah kata-kata atau ucapan, dan seni ini pelbagai ya. Satu penikmatan hal yang dikaitkan dengan keindahan, keelokan, kebaikan atau kebisayan. Baik, tutur seni ini merupakan satu program yang dirangka bersama oleh Majlis Belia Brunei dan Kumpulan Tutur Seni, dan ini adalah anjuran bersama di antara MVP dan KPS. Ia merupakan salah satu projek yang dikendalikan dalam program DOA ataupun Day of Action bagi menyambut hari ulang tahun sukarelawan antarabangsa International Volunteers Day. Baik. Program tutur seni membawakan satu tema, iaitu perkasa bahasa Melayu. Kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dalam seluruh dunia, iaitu tentang jati diri, tentang penggunaan bahasa rasmi dan juga bahasa ibu bagi sebuah negara dan komuniti. Dan kita lihat bahasa Melayu ini merupakan salah satu daripada bahasa utama dunia. Ia dituturkan oleh lebih kurang 600 juta orang penduduk di rantau Asia Tenggara. Dan mengambil sukut itu, kita memikirkan bagaimanakah kita boleh memperkasakan bahasa Melayu dan bagaimanakah kita boleh meletakkan bahasa Melayu itu pada satu nilai yang tinggi sesuai dengan tamadun Melayu yang dianggap sebagai salah satu tamadun tinggi juga. Dan itulah kita lihat bahawa seni dan juga pengucapan itu merupakan dua perkara yang saling berhubung. Dengan mengambil latar belakang itu, kita merangka satu kegiatan yang membolehkan setiap peserta dapat menampilkan diri mereka dengan suatu pengucapan seni yang dianggap mempunyai nilai yang tinggi dan dianggap mempunyai nilai-nilai tambah yang membolehkan kita mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan satu kewajaran tentang bagaimanakah bahasa Melayu itu dapat disampaikan dengan cara yang terbaik dan bagaimanakah komuniti, masyarakat umum, publik dapat menerima bahasa Melayu itu sebagai satu bahasa kerangka komunikasi dalam konteks komunikasi yang membolehkan bahasa ilmu itu juga, bahasa Melayu itu juga sebagai satu bahasa ilmu setanding dengan bahasa-bahasa dunia yang lain. Dan alhamdulillah daripada permukatan yang telah dibuat sepanjang lebih kurang 2 bulan lepas ya, kita telah sepakat untuk mengadakan tutur seni ini pada 25 hari bulan Disember tahun 2021 dengan menggunakan platform Zoom, dan itu nanti akan dapat disaksikan oleh para penonton melalui YouTube Majlis Brunei, dan juga nanti akan fotonya akan juga dimuatkan dalam beberapa
platform media sosial, sama ada dalam bentuk agensi ataupun perseorangan. Jadi tutur seni ini juga akan melibatkan ramai penggiat belia, terutama aktivis belia, sama ada di pihak Majlis Belia Brunei maupun di pihak Kumpulan Putus Seni, dan ia dikendalikan oleh para belia kita, dan ini merupakan satu semangat yang saya tengok satu kesepaduan yang bagus, dan juga melihat kepada bagaimana obligasi dan juga komitmen setiap orang dalam memperkasakan bahasa Melayu itu adalah satu komitmen dan obligasi yang sangat terarah dan terpimpin, dan juga mempunyai satu kesedaran yang memberikan kita suatu gambaran bahawa setiap orang daripada kita juga adalah pejuang bahasa. Setiap orang daripada kita adalah seorang yang peka terhadap perkembangan bahasa mereka, itu bahasa Melayu secara khusus. Dan juga kita melihat platform ini ada satu platform yang bukan saja disertai oleh para penggiat ataupun para peserta tempatan, tetapi juga disertai oleh mereka yang datang dari negara rantau dan juga di seluruh dunia. Baik, antara kalau orang bertanya tentang apakah yang akan disampaikan dalam tutur ini, kita telah memberikan pelbagai pecahan. Itu apa saja dalam bentuk yang menggunakan pengucapan seni, pengucapan yang menggunakan bahasa Melayu pada tahap-tahap yang tertentu. Misal kata, kita membolehkan peserta itu menyampaikan pidato, juga boleh menyampaikan deklamasi sajak, syair, pantun, ataupun membuat persembahan monolog, dan apa-apa saja yang ada kaitannya dengan pemarkasaan bahasa Melayu dengan menggunakan pengucapan. Jadi itulah latar belakang tutur seni dengan membuat tema perkasa bahasa Melayu. Ya, jadi di sini Tuan, bagaimanakah sejauh ini sambutannya yang telah pun dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan? Baik, alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan, tapi kita hanya menghadkan penyertaan seramai 20 peserta saja, insyaAllah. Dan itu kalau kita lihat dari segi penyertaannya, kita ada penyertaan selain pada Brunei sendiri, ada penyertaan dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand juga ada, dan juga dari Rusia. Jadi itu satu perkembangan yang sangat menarik, ya. Dan ini dari segi kompetisinya ataupun dari segi persaingannya, hanya 7 peserta dari Brunei, dan yang lain 13 itu ada peserta luar negara. Ini satu perkara yang menarik bahawa sambutan yang sangat memberangsangkan daripada semua penutur dan juga penggiat bahasa Melayu dari kalangan belia, terutamanya dari seluruh pelosok dunia. Mungkin juga kita akan melihat ini sebagai satu platform yang membolehkan ia dibuat secara tahunan, insyaAllah, dan kita juga akan lihat bagaimana proyeksi yang disampaikan oleh para peserta nanti akan menjadi satu level piawaian untuk meletakkan nilai-nilai tertentu dalam konteks pengucapan seni ataupun tutur seni. Bayangkan tutur seni dalam bahasa Melayu, tapi pelibatan yang yang sambutan yang sangat menggelakkan, dan juga penyertaan daripada Rusia, tu yang kadang-kadang Rusia. Jadi mungkin ada sesuatu keunikan dan juga sesuatu ilmu yang ingin disampaikan di sana. Betul sekali, ya. Kalau pemerhatian Tuan Zefri Arif, peserta daripada Rusia ini, mereka menuturkan bahasa Melayu dengan lancar macam mana? Ya, sebenarnya kita ada program yang dipanggil sebagai Baca Bahana yang telah dilaksanakan dari tahun lepas, dan itu dibuat secara bulanan, dan kita juga melihat pelibatan bukan saja Rusia, daripada pelbagai pelosok dunia, dari China, dari Korea, dari Jepun, malah daripada kalangan negara-negara yang bukan berbahasa Melayu, juga Filipina. Dan daripada sana kita mendapati bahawa kepenggunaan bahasa Melayu ini bukan saja di rantau Melayu, tapi juga telah dipelajari, dan dikuasai oleh mereka yang bukan penutur asli bahasa Melayu. Dan sepanjang pemerhatian saya dalam konteks program Baca Bahana tersebut, kita telah melihat
bagaimana peserta-peserta yang bukan penutur bahasa Melayu asli itu telah memperlihatkan satu kecekapan, satu kefasihan dan satu tahap piawaian yang sangat tinggi dalam aspek penggunaan atau dalam aspek pengucapan bahasa Melayu yang sangat saya katakan sangat bagus dan sangat elok, dan mereka telah mempelajari bahasa Melayu itu di negara masing-masing dalam berbagai institusi yang telah menawarkan pengajian bahasa Melayu atau pengajaran bahasa Melayu, dan ini cukup menarik untuk kita perhatikan, ya. Dan kita boleh membuat satu pertimbangan tentang bagaimanakah tahap kecekapan penutur bahasa Melayu yang bukan daripada penutur asli dengan penutur bahasa Melayu daripada kalangan kita sendiri. Dan di situlah kita akan melihat bahawa perlunya ada satu kesedaran berbahasa itu pada satu tahap yang tinggi, kerana orang yang bukan bahasa Melayu telah memberikan satu penghargaan dan juga satu penghormatan tinggi terhadap bahasa Melayu, dan bagaimana kita yang berbahasa Melayu ini juga terus tampil ke hadapan dan juga memprojeksikan bahasa Melayu itu sebagai satu bahasa tutur atau bahasa komunikasi atau bahasa ilmu yang boleh dilaksanakan dalam kerangka yang lebih besar lagi. Perkongsiannya menarik daripada Tuan Zefri Arif sebentar tadi, ya. Dapatan pemerhatian beliau berkenaan dengan penggunaan bahasa Melayu, ya, di kalangan mereka yang bukan penutur bahasa Melayu. Itulah yang cukup kita sebetulnya memang kita cukup banggakanlah bahasa resmi kita iaitu bahasa Melayu. Jadi kalau tuan sendiri selaku duta bahasa, bagaimanakah penggalakan penggunaan bahasa Melayu dapat diperkasa dalam kalangan belia kita? Baik, terima kasih. Ya, selaku duta bahasa yang telah dianugerahkan oleh Dewan Bahasa Pustaka Brunei, saya memperhatikan bahawa kepenggunaan bahasa Melayu ini bertahap, ya. Dan apa yang saya katakan pada awal tadi, iaitu kesedaran dan obligasi itu sangat penting. Itu bagaimana setiap daripada kita harus dapat memberikan satu ruang penghargaan yang tinggi, satu dedikasi yang tinggi terhadap bagaimanakah kita boleh menggunakan bahasa Melayu itu pada semua tahap, pada setiap masa dan pada setiap bidang komunikasi yang memperlihatkan bahawa bahasa Melayu itu juga sebanding dengan bahasa asing yang di dalamnya mempunyai kondisi-kondisi yang dikatakan sebagai falsafah tentang keilmuan dan tentang sesuatu yang diangkat lebih kecil daripada dalam diri pribadi seorang, iaitu jati diri. Dan ini sesuai dengan konsep dan falsafah negara kita, iaitu Melayu Islam Belajar, iaitu kumpulan Melayu itu bukan saja melihat pada sudut bangsanya, tapi juga sudut bahasanya dan sudut budaya. Budaya dan bahasa itu tidak akan terpisah, ya. Dan sebab itulah apabila kita bercakap tentang bahasa Melayu ini, kita harus dapat melihat bagaimana generasi muda, terutama golongan belia pada ketika ini, juga akan tampil ke depan dengan menggunakan bahasa Melayu pada tahap yang betul, pada tahap yang mempunyai satu klasifikasi yang dianggap sebagai tinggi dan juga mempunyai piawaian yang tertentu. Dan ini sebenarnya tidak sukar, ya, kalau setiap daripada kita, setiap daripada kalangan dia kita itu mempunyai suatu unsur penikmatan dalam konteks bahasa Melayu itu. Kerana dalam bahasa Melayu ini ada banyak falsafah seperti yang saya katakan. Ia disampaikan dalam jargon-jargon tertentu, dalam diksi-diksi tertentu atau dalam idiom-idiom tertentu. Paling mudah ia disampaikan dalam konteks peribahasa. Dan kalau dalam konteks peribahasa ini atau perumpamaan ini, kita lihat ada banyak, dan ini merupakan satu cara untuk kita memperlihatkan tentang kebitaraan sosial dan dalam konteks keintelektualan tinggi, dengan melihat bahawa setiap daripada apa yang ada di sekeliling kita itu memberikan satu pancangan terhadap bagaimanakah setiap benda itu berfungsi, ya. Misal kata kita bercakap tentang isi dan kuku ini. Dan jadi bagaimana isi dan kuku? Kalau kita lihat itu perumpamaan isi dan kuku itu merupakan satu keintiman di antara dua entiti. Dan itu merupakan satu contoh perumpamaan, dan banyak lagi, ya. Kita sering mendengar atau terjumpa atau penonton kadang-kadang dalam acara-acara seni pantun digunakan, syair digunakan, dan itu merupakan salah satu proyeksi yang memperlihatkan tentang bagaimana tingginya nilai bahasa Melayu itu dan bagaimana tinggi keilmuan yang disampaikan dalam bahasa Melayu itu dapat jadikan satu sukat-sukat kepada kita bahawa kita juga mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan berseni, iaitu dengan satu
cara yang indah. Sebab itu dalam konteks bahasa Melayu, dalam konteks budaya Melayu itu, kalau orang kita menegur itu menegur dengan sopan, menegur dengan satu sinis atau sindiran yang tertentu, dan tidak secara langsung. Dan ini merupakan satu cara untuk kita mendidik bagaimanakah kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang indah untuk menegur ataupun menyapa ataupun untuk memberitahu. Dan sesungguhnya ini merupakan salah satu daripada kekayaan dan juga suatu hal yang dianggap khazanah dunia Melayu yang dipancarkan dari bahasa yang dilingkungi oleh satu sudut budaya. Dan saya percaya bahawa setiap daripada belia kita juga mempunyai kesungguhan itu untuk melihat bagaimana mereka dapat menampilkan diri mereka dengan satu jati diri, dengan satu kepenggunaan dan juga satu penguasaan bahasa Melayu yang pada tahap yang baik. Baik, ya, itulah antara cara ya penggalakan penggunaan bahasa Melayu dapat diperkasakan di kalangan para belia kita ni ya. Dan untuk berikutnya ni ya, Tuan Zafri ya, selaku penggiat seni, bagaimanakah pula Tuan Zafri ya menyoroti perkembangan dunia kreativiti seni dalam kalangan belia tempatan kita ni? Baik, saya kena tukar topi daripada bahasa kepada kita bahasa kepada seorang penggiat seni. Ya, saya selaku orang seni, saya sangat kagum dengan persungguhan para belia kita, belia tempatan kita untuk memprojeksi apa saja kegiatan yang berunsur seni, baik dalam bentuk media visual, media audio, media cetak, media baru, media filem, dan macam-macam media yang kita ada. Dan kita lihat spektrum ini menjelaskan kepada kita bahawa anak-anak muda kita mempunyai bakat. Dan bakat ini harus disalurkan pada satu lorong yang betul agar mereka terpantul dan terpancar menjadi satu bakat yang sangat bernilai tinggi kepada khazanah Darussalam, ya, khazanah negara kita. Dan kita lihat juga dalam pelibatan di peringkat global, sudah ada beberapa nama daripada kalangan belia yang telah menempa sejarah dengan menyertai pelbagai festival seni dan juga telah mendapat anugerah daripada festival seni berkenaan. Dan ini juga merupakan salah satu platform yang membolehkan anak-anak kita, anak tempatan kita untuk bergerak cepat dan dalam kata yang cepat itu ialah cepat dengan satu hasil yang baik dan dapat menerobos dunia kreativiti seni antarabangsa itu dengan satu pakaian dan satu penampilan, iaitu dengan menggunakan pakaian Melayu Islam Beraja kita, MIB kita, ya. Dan falsafah dan konsep itu perlu ada konten-konten yang dihasilkan dalam pelbagai produk seni itu harus dapat memancarkan tentang bagaimana Brunei dipandang daripada sudut luar, dan itulah yang perlu kita lihat. Kita tidak seharusnya meniru apa yang berlaku di luar negara dengan pelbagai macam, tapi kita harus menampilkan apa yang ada daripada diri kita sendiri. Dan itu merupakan salah satu cara kita untuk memprojeksi kegiatan-kegiatan seni. Dan saya percaya bahawa ramai lagi anak-anak seni anak seni tempatan daripada kalangan belia kita akan tampil dengan pelbagai bentuk kreativiti. Dan ini perlu ada satu penggemblengan tenaga dan sokongan daripada pihak-pihak tertentu untuk memprojeksikan mereka sebagai karyawan dan juga karya-karya mereka sebagai satu produk yang boleh memberikan satu penikmatan terhadap bagaimanakah seni orang Brunei itu dapat memberikan satu gambaran tentang bagaimanakah orientasi dan juga kehidupan orang-orang Brunei itu dapat dilihat di mata dunia. Dan konten-konten seperti inilah perlu dilihat. Dan saya melihat ada banyak yang sekarang itu hasil-hasil anak tempatan yang dipamerkan, ditayangkan, disiarkan ataupun dikongsikan di platform seni pelbagai kegiatan di peringkat dunia. Dan ini saya percaya perlu satu penindaklanjutan, iaitu dengan memerhatikan kembali apakah yang boleh mereka kongsikan dan apakah yang boleh mereka lakukan untuk meningkatkan tahap kecemerlangan yang sudah sedia ada. Baik, luar biasa sekali perkongsian daripada Yang Mulia Tuan Zafri Arif ya. Masa sebenarnya sangat menjemburi kita hari ini, Tuan Zafri ya. Kita ini sebenarnya sudah pun berada di penghujung rancangan Rampai Pagi. Ada sepatah dua kata sedikit?
Baik, kepada para aktivis belia, para aktivis seni, para aktivis bahasa, saksikanlah tutur seni Perkasa Bahasa Melayu nanti pada pukul 8 malam hari Sabtu 25 Disember ujung minggu ini di YouTube Majlis Melayu dan juga pautan yang akan disaksikan di FB dan juga YouTube Kursi dan juga beberapa platform yang lain. Dan insyaAllah kita akan mengawal-awalkan ini dalam berbagai platform media agar semua orang akan dapat menikmatinya dan dapat mengikutinya dengan cara yang terbaik dan cara yang lebih berkesan. Saksikan, ini adalah satu platform yang membolehkan kita bangga dengan bahasa Melayu. Luar biasa sekali. Terima kasih di atas masanya yang mulia Tuan Zafri Arif, penerima anugerah pemimpin belia berjasa 2014 bersama kita pada pagi ini mengenai dengan malam terbuka tutur seni. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah.